Terima kasih Cikgu Suzana. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Terima kasih dapat bersama pada hari Jumaat 8 hari bulan September. Saya doakan agar semua sehat dan looking forward to the weekend ya. Setelah 5 hari bertugas from Monday to Friday, I'm sure all of us look forward to the weekend. Well, masa bertugas dulu, I used to always look forward to the weekend. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah What does good look like? Kita selalu gunakan perkataan good. Kita boleh kata murid yang baik, cikgu yang baik, sekolah yang baik dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak menilai baik kita tu? Bagi setengah orang, baik itu seperti terpapar pada slide yang pertama ni, excellence. Excellence tu, kecemerlangan tu, apa tahap kecemerlangan? Atau nak mediocrity, kesederhanaan saja. Bila kita kata sederhana, bila kita kata baik, bila kita kata cemerlang. So, apa maksudnya dan sejauh mana ia membawa kualiti yang terbaik yang kita harapkan? Adakah excellent berarti 5 bintang atau good yang berarti 5 bintang? Dalam apa jua kita buat? So ini adalah satu perkara yang penting yang harus kita lihat kerana kita adalah pendidik. Adakah kita puas dengan our good? Dengan good yang kita tafsirkan? Kalau kita mengajar, apakah goodnya? Apakah kehebatannya? Bagaimana kita menilai perkataan good ini, baik ini? So kita kena cari pentafsiran kita sendiri dan kita kena juga align atau rapatkan jurang di antara apa yang diharapkan dengan apa yang kita sebut tu sebagai good atau baik. Kalau dalam syarikat atau dalam perniagaan, mereka ada KPI. Mungkin ada juga sekolah, ada juga dalam pendidikan atau apa. Kita letak KPI juga. Dalam di sekolah kita buat analisis keputusan dan kita letak satu target dan kita harap kita boleh capai sasaran itu. Itu merupakan, kalau kita capai sasaran itu, maka kita rasa we are good. Mungkin itu penilaian pada asasnya. So tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, what does good look like? Untuk kita semua fikirkan, to reflect on. Sebab itu sesi snippets ni, tajuk dia ialah reflect on. Bagaimana kita mentafsirkan, how do we determine good, right? Dan adakah good kita tu, kalau seseorang tu tanya, how good is good? You say, my students are very good. Tapi kadang-kadang kita banding pelajar tu dengan mungkin pelajar daripada kawasan geografi yang sama, dengan latar belakang yang sama, jauh lebih cemerlang atau hebat. Their level of good itu berbeza daripada tafsiran good kita tu. So, kita kena tahu apakah kriteria yang kita letakkan bila kita nak tafsirkan sesuatu itu sebagai good. Let's take the next slide, please. Saya rasa kalau kita naik kapal terbang, orang kata, I think it's okay. The plane is okay. Adakah kita rasa selesa with that good? Atau kita sudah pastinya kalau naik kapal terbang nak zero defect. Tidak boleh ada defect because you're in the air. Jadi segala pemeriksaan, every check that is done has to be imperfect. Dia tak boleh, I think it is okay.
Dia kata, I think it is okay, itu akan membuat kita rasa curiga lah. So, dalam pendidikan, kita harus ada satu um, pertanyaan pada diri kita, bagaimana kita nak mentafsirkan baik juga. Next slide, please. So, bagi setengah orang, kalau kita dapat kurangkan kesilapan, error, human error, mungkin itu merupakan satu daripada cara kita nak menetapkan good itu, baiknya. Bagaimana kita letakkan checkpoint atau precaution, note, caution dan sebagainya untuk elak daripada kita turun daripada apa yang kita sebut sebagai good. So we need to have our own criteria untuk good dalam situasi organisasi kita. Tetapi ingat, kita selalu juga dengar orang kata kita tak boleh shock sendiri. Kita ingat we are good. Tapi bila kita banding sedikit dengan suasana persekitaran yang sama, nampak macam kita ketinggalan. So our good is not really that good. So we have to always question ourselves tentang how good are we, how good is our good. Right? Dan dalam banyak siri sebelum ini saya sebut tentang dua istilah yang digunakan dalam pengurusan di negara Jepun. Satu ialah Kaizen. Kaizen ialah continuous improvement. Lepas itu ialah Kodawari, iaitu perfection of improvement juga. Perfection. Jadi you want to go towards perfection. Walaupun kita tahu nak jadi perfect tu amat susah. Tetapi diutarakan bahawa kalau kita cuba nak ke arah perfection, kesempurnaan, maka kita akan berusaha untuk menetapkan prosesnya adalah paling terjaga proses itu. Supaya kita tidak lakukan error dan sebagainya. Saya rasa kalau bagi syarikat kapal terbang dan sebagainya, mereka tidak boleh ambil secara remeh-temeh saja perkara tentang good, cemerlang dan sebagainya. You have to, when you say you want to always, kita nak bergerak ke arah bukan saja Kaizen, iaitu continuous improvement, but also towards Kodawari. If our school is good, how can we make it better? Satu daripada tagline saya semasa bertugas dulu ialah, we are good, we can be better, but we want to be the best in what we do. So we can say we are good dalam kriteria yang kita tetapkan. Tapi ingat, there's always room for improvement to be better. Kalau kita dalam bidang pendidikan, we want to be the best. But what is the best? Apa pengiktirafan atau penarafan best itu? Okay. Next slide, please. So, baik. Bila orang kata manusia yang baik, apa tafsirannya? Kalau kita kata sekolah yang baik, apa tafsirannya? Guru yang baik, good teacher, apa tafsirannya? Kepimpinan sekolah yang baik, apa tafsirannya? Pembelajaran yang baik, apa tafsirannya? Pengajaran yang baik, apa tafsirannya? Pengurusan sekolah yang baik, apa tafsirannya? Murid yang baik, apa tafsirannya? How baik is our baik? Itu kita patut selalu tanya pada diri kita. Keputusan peperiksaan keluar, kita kata baik. So, adakah kita rasa puas dengan baik itu? Apa alasan kita nak gunakan untuk menyokong pengiktirafan yang kita beri iaitu baik itu? Bagaimana untuk menyokong label yang kita beri itu? So, saya tinggalkan anda dengan semua soalan-soalan ni kerana kita tak boleh terima one size does not fit all.
Saya tak boleh kata, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kriteria baik guru yang baik ialah sebegini. Now you know bagaimana anda nak tafsirkan diri anda atau rakan-rakan anda atau dalam organisasi anda. Baik ini. So find your own true north. Carilah yang terbaik. Bagi saya, seperti saya sebut, tagline-nya senang aja. We are good, but we can be better, but we want to be the best. Kita amalkan Kaizen, kita nak ke arah Kodawari perfection. So kalau saya seorang guru PJ, to me a good PJ teacher, saya guru PJ bertahun-tahun. My first degree is in pendidikan jasmani dan perdagangan. So I never forget my roots. Cikgu PJ turun ke Padang, pastikanlah alat semua ada dah. Cikgu ada di situ dan cikgu ajar kemahiran yang berkaitan dengan topik yang nak diajar, permainan yang nak diajar. Tapi kalau cikgu duduk di mana-mana, bawa pokok, murid main, 40 orang kejar sebiji bola, that is not a good PE lesson. How do we have a good PE lesson? Bagaimana murid terlibat sepanjang masa 25 minit academic ALT, kita panggil academic learning time on task. Atau datang mula-mula murid dah berdiri untuk 3 minit, cikgu belum ada lagi. That's not a good PE lesson. Cikgu dah ada sebelum murid turun dah, alat dah ada. Okay, dia turun, okay, take the hockey ball, habis, okay, dribble. Masih menunggu semua datang. Saya tahu bahawa murid kalau sekolah rendah atau sekolah menengah pun sama, bila dia turun untuk PJ, adrenalin tu is very high. Dia nak turun, dia nak main. Kita suruh dia berdiri. Dengarlah kita punya ceramah 5 minit. PJ is not about ceramah. PJ yang melibat education through the physical. So, untuk setiap, kalau ini guru PJ, what about guru matematik, guru sejarah dan sebagainya. Bagaimana kita nak mulakan dengan set induksi kita, apa kita panggil sponge activity yang kita nak buat untuk menarik minat murid terhadap pelajaran pada hari tersebut. So please find your own answers. Di luar sana ada banyak ilmu untuk anda menetapkan jenama anda sendiri. Saya ingat tahun 2021, satu daripada tajuk yang saya sampaikan ialah teacher branding. How do you brand yourself? Apa brand anda? We all have a brand. Murid yang saya mengajar 40 tahun dahulu masih lagi boleh ingat pada saya and what was my brand. Tahun bulan Januari, tahun ni saya hadir reunion mereka lepas 40 tahun. Saya mengajar mereka pada tahun 1983 di Maktab Tentera. And I attended their reunion. Mereka masih ingat kan? Students never forget. Dia masih ingat lagi benda-benda yang kita sebut 40 years ago. Can you imagine? So remember, please find your true branding. What is a good teacher? Bagi pemimpin yang ada, apakah kepimpinan yang baik? Bagi cikgu dan pemimpin yang ada, apakah pengajaran dan pembelajaran yang baik? Kalau yang guru find out what is a good teacher, kalau kita nak ambil satu ruang yang lingkup yang lebih besar, apakah bila kita kata manusia yang baik, apa maksudnya? Adakah kita nak define good dengan KPI, itu terpulang kepada kita. Good kita kalau kita nak define. That's up to you. It's not wrong. But find your own definition dan pastikan definition kita tu tidak jauh daripada kecemerlangan. Kita tak mau mediocre. Kerana manusia gregarious, ada banyak kebolehan, ada potensi. Kita nak letak sasaran-sasaran yang menasabah, yang boleh dicapai, yang memberi cabaran kepada diri kita, kepada organisasi kita. Kalau kita nak kata, okey, setakat 80% boleh lulus SPM, but why 80%? Why not 90%? Why not 95%? Kalau kita letak sasaran-sasaran yang tertentu.
Adakah kita gunakan headcount dan itu menjadi KPI kita? Fikir-fikirkanlah bersama. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, so tajuk kita hari ini, bagaimana kita menilai good. Ada seorang kata, when I read a good book, it's like traveling the world without ever leaving my chair. That's a good book. Buku tu boleh bawa anda menggembara, tapi sebenarnya anda ada di kerusi yang sama masa nak baca buku. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut banyak kali di negara Finland, it's all about positive, positive, positive. There is nothing negative bila nak membangkitkan semangat dalam kanak-kanak. Sudah pastinya ada sesuatu kelebihan dalam kanak-kanak. Dan jangan lupa, it's easier to build strong children than to fix broken adults. So tugas kita sebagai guru ni adalah sangat penting. And kita tak boleh tinggalkan ilmu because reading is thinking. Right? We must always read. Kita harus dapat ilmu. No one can hand you experience, but people can hand you books. Orang boleh beri anda makalah, majalah dan sebagainya. Books are the training weights of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. So remember, finally, look good, feel good, do good. Hari ini tajuk kita tentang good. So tak salah juga ya, for teachers to look good always. Pada hujung minggu, besok, lusa pergi beli baju baru untuk hari Senin. And for lady teachers, yes, it's okay to spoil yourself dengan makeup yang baru. Why not? Nothing wrong in that. Dan remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih.